Waalaikumsalam semua kepada sahabat-sahabat lah. Daripada beberapa pengajian tazkirah yang lalu, kita dah membincangkan tentang lafaz tabaraka. Dari lafaz tabaraka dia merujuk kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkatan dia merujuk kepada al-thubut wa tafarru'. Maksudnya sesuatu kebaikan yang kekal dan dia bercambah menjadi banyak. Jadi salah satu daripada perkara yang kita dah bincangkan ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar kita diberkati di bulan Sya'ban. Jadi bersempena dengan kita berada di dalam bulan Sya'ban yang diberkati ini, jadi pada malam ni kita cuba bincanglah beberapa perkara yang berkaitan dengan bulan Sya'ban dan beberapa tuntutan ke atas kita sepanjang kita berada di bulan Sya'ban. Jadi pertama sekali, kita bincangkan dari segi bahasa. Di kalimat Sya'ban, dia mempunyai dua makna. Dia daripada kalimat asy-sya'bu. Jadi asy-sya'bu, daripada kalimat asy-sya'bu tu dia keluar lafaz Sya'ban. Jadi asy-sya'bu dia mempunyai dua makna. Satu bermakna bercerai ataupun berpisah, dan dalam masa yang sama lafaz Sya'ban, lafaz sya'bu tu juga dia merujuk kepada himpunan dan percantuman. Jadi persoalan ni, kenapakah bulan Sya'ban di awal? Maksudnya masyarakat Arab menamakannya sebagai bulan Sya'ban. Maksudnya kerana mereka berkata, maksudnya Arab semasa di bulan Rejab mereka berkumpul, tak boleh berperang. Jadi apabila masa saja bulan Sya'ban, mereka keluar berselerak untuk melakukan kerja-kerja mereka, dan antara kerja mereka yang paling mereka sukai ialah berperang. Jadi disebabkan mereka keluar bercabang-cabang tadi, berselerak tadi, maka dinamakan bulan tersebut ialah bulan untuk keluar, untuk berperang sesama mereka lah. Jadi dinamakan bulan tersebut bulan Sya'ban. Dan apabila Islam datang, masa Nabi Muhammad SAW, dia mengekalkan nama tersebut. Jadi nama Sya'ban, apabila kita gunakan pada hari ini, dia merujuk kepada percambahan keberkatan yang amat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Jadi lafaz Sya'ban tu dia merujuk kepada berkembangnya, maksudnya bercambahnya keberkatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan apabila Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Jadi lafaz Sya'ban tu merujuk kepada keberkatan yang bercabang, yang bertambah-tambah di dalam bulan ini. Jadi pertama sekali yang nak kita bincangkan antara ini ialah apakah perkara yang berlaku di dalam bulan Sya'ban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ingatilah sebagai panduan kepada diri kita. Jadi pertama sekali yang berlaku ialah perpindahan Kaabah daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Jadi Ibnu Ishaq berkata kiblat dipalingkan daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram pada bulan Sya'ban, pada bulan yang ke-18 setelah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setelah Nabi berhijrah ke Madinah setahun 6 bulan, maka pada ketika itulah berlakunya perpindahan Kaabah, daripada perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Jadi dalam beberapa hadis yang diriwayatkan, dinyatakan ada beberapa orang sahabat ni, dialah orang pertama yang solat. Walaupun kita maklum ayat tadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang pertama sekali yang solat setelah ayat tersebut diturunkan ialah salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id ibnu al-Mu'alla dan salah seorang sahabatnya. Jadi bagaimanakah boleh berlaku sedemikian? Maksudnya Abu Sa'id ni dia kata satu ketika dia balik daripada
pasar dan dia melihat Nabi SAW sedang membaca, maksudnya sedang memberikan ucapan kepada sahabat-sahabat baginda. Kemudian dia berkata, mesti ada satu perkara yang akan berlaku. Jadi apabila dia duduk, dia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat perpindahan kiblat tadi. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maksudnya Allah akan memalingkan kepada kiblat yang Nabi redai, kemudian Allah Ta'ala pindahkan kepada Masjid Haram. Maka sahabat tadi tu yang bernama Abu Sa'id ibn Mu'alla, dia berkata, wahai sahabatku, mari sekarang ni kita menyorok di belakang pokok, kita semayang 2 rakaat. Sebelum Rasulullah SAW tadi selesai memberikan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu kita akan menjadi orang pertama yang sembahyang ke arah kiblat Masjidil Haram setelah ayat tersebut diturunkan. Maka diriwayatkan dari hadis ni diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Maka mereka pun menyorok di satu tempat, maka mereka sembahyang. Setelah selesai tersebut baru Rasulullah telah habis memberikan ucapan baginda. Kemudian manusia sembahyang bersama-sama dengan Rasulullah solat Zuhur. Dan itu satu riwayat lah bagaimana sahabat yang pertama sekali solat ke arah Masjidil Haram. Lepas itu dalam satu riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, sesungguhnya ahli kitab, maksud Yahudi dan Nasrani, mereka amat dengki kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tadi ada 3 perkara yang ahli kitab ni dengki kepada kita. Pertama ni ialah kita tadi mengagungkan hari Jumaat. Wadallu anha. Dan mereka tadi di zaman mereka tadi terpesong daripada hari Jumaat tersebut. Dipesongkan oleh syaitan. Maksudnya Nabi mereka datang, Nabi Musa dan Nabi Isa mengajar kepada umatnya agar mengagungkan hari Jumaat. Tetapi disebabkan mereka tadi ditipu oleh syaitan, iblis dan sebagainya, mereka pergi mengagungkan hari yang lain. Dan apabila mereka melihat umat Islam mengagungkan hari Jumaat, maka mereka amat iri hati dan berasa hasad dengki kepada kita. Maka oleh sebab itu, wahai umat Islam, janganlah kita tadi meninggalkan mengagungkan hari Jumaat. Dan kedua perkara yang mereka tadi hasad dan iri hati kepada umat Islam ialah kiblat yang Allah Ta'ala berikan, iaitu Kaabah. Dan yang ketiga ialah ucapan kita di belakang imam, ucapan amin. Maksud ini 3 kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang amat diiri hatikan oleh ahli kitab. Jadi sebagai kesimpulan ni, apakah faedah yang kita dapat daripada pertukaran kiblat ni? Dia ada satu ayat, maksudnya daripada perpindahan kiblat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maksudnya, kami sesungguhnya akan memindahkan kepada kamu kiblat tardaha yang kamu redai, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang nak diberitahu kepada kita, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi difahami daripada situ, keredaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak mengetahui keredaan Allah kepada diri kita? Maka caranya ialah dengan melihat adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam redha kepada diri kita. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak mengetahui adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam redha kepada diri kita? Maka dipindahkan keredaan tersebut kepada al-ulama warasatul anbiya. Kan maksudnya ulama-ulama kan yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendapati mereka redha kepada diri kita, dan sebahagian kita bincang ulama tersebut ialah ahli bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka meredai kita, maka kita fahamlah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai kita tadi yang sebagai hamba-Nya. Sebagaimana dinyatakan kan keredaan Allah Ta'ala tadi terzahir juga pada keredaan 2 ibu bapa. Jadi itulah yang nak kita fahami, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai, mencintai, mengurniakan, merahmati. Cuma persoalannya macam mana kita nak tahu tadi.
Macam mana kita nak tahu Allah merahmati kita ke? Allah mencintai kita ke? Allah ingat kepada kita ke? Jadi tak ada cara melainkan dengan kita melihat adakah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Apabila dia paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ialah cermin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengetahui kehendak Allah pada diri kita. Jadi sekiranya kita diredai oleh ahli keluarga Nabi, oleh guru-guru dan seumpamanya, maka itulah tanda Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita. Itu pertamalah peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban. Peristiwa kedua yang amat penting juga ialah diturunkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Pak Bilal setiap hari Jumaat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ni, surah Al-Ahzab ayat 56 ni, diturunkan pada tahun kedua hijrah, penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah ulama-ulama menuntut daripada kita agar memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat ni dia ialah arahan kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, banyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat arahan berselawat kepada Nabi dan arahan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi diturunkan di dalam bulan Syaban. Maka sebab itulah dalam hadis yang lain, maka Rasulullah SAW berkata, Syaban syahri. Maksudnya bulan Syaban ialah bulanku. Dalam hadis yang panjang, kan, walaupun hadis tadi dihukumkan dhaif, tetapi Nabi memberitahu kepada kita bahawa Syaban tadi ialah bulanku. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih beberapa bulan di dalam dunia seperti bulan Rejab, kan, bulan Ramadan, kan, bulan Zulhijjah. Tetapi daripada semua bulan-bulan tersebut, bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah bulan Syaban. Yang Nabi sendiri kata bulan tersebut ialah bulanku. Jadi bulan Syaban ni kita dituntut untuk memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah ni ialah supaya, maksudnya kita tadi tujuan kita dihidupkan di dunia ialah untuk menggabungkan antara zahir dan batin. Maksudnya apabila kita membaca iyyaka na'budu, itu dia merujuk kepada zahir jasad. Dia merujuk kepada zahir kehidupannya. Apabila kita baca wa iyyaka nasta'in, dia merujuk kepada batin, iaitu hakikat yang sebenar. Jadi persoalannya, siapakah yang nak menggabungkan kepada kita kefahaman kedua-dua ni? Kefahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka yang akan menggabungkan kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah kita umat Islam dituntut untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana penzahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang mampu untuk mengajarkan kepada kita bagaimanakah nak menggabungkan antara syariat dan hakikat tersebut. Maka apabila kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tadi boleh menggabungkan antara zahir dan batin. Maksudnya menggabungkan antara zahir yang kita lihat, maksudnya kita melihat air menghilangkan dahaga, makanan menghilangkan lapar. Itu ialah zahir syariat. Jadi macam mana kita nak gabungkan dengan hakikat bahawa sebenarnya yang mencipta tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang mencipta kekenyangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang menciptakan rasa hilang, haus tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita bekerja. Maksudnya kita bekerja, kita mengajar anak-anak kita sampai anak-anak kita berjaya. Jadi zahir itu ialah kita punya perbuatan. Tapi macam mana kita nak gabungkan bahawa pada batin ni semua tu ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang diistilahkan sebagai al-jam'u, maksudnya perhimpunan. Jadi perhimpunan tersebut itulah tugas nabi-nabi dan rasul. Kesemua nabi-nabi dan rasul diutuskan di dunia ialah supaya kita tadi boleh menggabungkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usaha kita diistilahkan sebagai iyyaka na'budu. Hakikat sebenar bahawa semuanya daripada Allah diistilahkan sebagai wa iyyaka nasta'in. Dan kedua-dua itu perlu bergabung. Kerana sekiranya tidak bergabung kedua-duanya, maka manusia tadi kekal berada di dalam syirik. Dan hendaklah kita ketahui,
ke semua Nabi daripada Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tujuan perutusan Nabi-Nabi dan Rasul ialah supaya kita tadi menggabungkan antara zahir syariat dan batin hakikat. Supaya kehidupan kita tadi berjalan. Memandang kepada zahir usaha manusia dan memandang kepada batin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disunatkan kepada kita lah pada bulan Syaban yang merupakan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyakkanlah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan antara peristiwa besar juga yang berlaku pada bulan Syaban ni ialah pada tahun ke-2 Hijrah, iaitu pada bulan Syaban difardukan puasa Ramadan. Maksudnya puasa Ramadan yang kita akan puasa lah. Pada bulan Ramadan nanti difardukan pada bulan Syaban. Dan begitu juga difardukan juga zakat fitrah. Dan seterusnya juga pada bulan Syaban ialah kelahiran salah seorang daripada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain ibn Ali. Maksudnya dia tadi dilahirkan pada 3 hari bulan Syaban pada tahun ke-4 Hijrah. Itu antara pemuda kan, ketua pemuda ahli syurga. Jadi itu beberapa perkara lah yang kita dapat bincangkan, peristiwa yang penting berlaku di dalam bulan Syaban, iaitu semua perkara tersebut sepatutnya mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan baginda dengan memperkenankan kehendak baginda memindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Kemudian bagaimanakah Allah Ta'ala menurunkan ayat agar manusia berselawat kepada Nabi SAW. Dan akhir sekali, cucu baginda dilahirkan pada bulan tersebut. Dan puasa, yang salah satu ibadat yang amat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita nak bincangkan tentang puasa ni, puasa di bulan Rajab. Jadi kita baca beberapa hadis lah daripada Nabi SAW. Masih daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qad illa shahr Ramadan wa ma ra'aituhu sama fi shahrin akthar min siyamihi fi Sya'ban. Maksudnya inilah penutup yang kita nak bincang hari ini. Apakah tuntutan kita di dalam bulan Syaban? Pertama sekali, tuntutan kita ialah memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntutan yang terakhir yang kita nak bincangkan ialah sebagaimana dia beritahu oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah apabila dia mula berpuasa, dia seolah-olah Nabi tak akan berbuka dah. Dia akan puasa berhari-hari berterusan. Dan apabila Nabi makan, hari ini tak puasa, besok tak puasa, dan kami kata, dia dah takkan puasa lagi dah. Cuma Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi puasa penuh 30 hari melainkan pada bulan Ramadan saja. Itu kita maklumlah. Dan Sayyidina Aisyah berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang paling banyak dia berpuasa ialah pada bulan Syaban. Dan hadis tersebut ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi persoalannya, itu ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Jadi persoalannya, mengapakah Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban? Jadi Sayyidina Aisyah dia bertanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, mengapa aku melihat kamu banyak berpuasa pada bulan Syaban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya pada bulan Syaban ni, malaikat maut dia akan menyalin nama-nama orang yang akan mati. Maka aku ingin sekiranya nama aku tadi ditulis, maka aku dalam keadaan berpuasa. Dari itulah hikmat mengapa kita tadi disuruh memperbanyakkan berpuasa pada bulan Syaban. Kerana pertama sekali, bulan Syaban ni ialah bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kan bulan yang amat banyak keberkatan. Jadi sekiranya kita berpuasa, maka puasa ialah ibadat pada siang hari. Untuk kita tadi melemahkan nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu bercakap, nafsu berjalan. Dan apabila kita dah berpuasa pada siang hari, maka barulah pada malam ni tadi kita ada semangat ataupun ada kekuatan untuk kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dituntut di dalam bulan Syaban ini untuk memperbanyakkan puasa supaya badan kita ringan untuk kita beribadat pada malamnya. Dan satu lagi yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di dalam bulan Syaban ni akan datang satu malam yang diistilahkan sebagai malam nisfu Syaban, dan pada malam tersebut akan ditulis, maksudnya akan diturunkan nama-nama orang yang akan mati pada tahun hadapannya. Jadi Nabi SAW dia kata, apabila namaku ditulis sebagai orang yang akan meninggal dunia, maka aku berharap agar semasa namaku ditulis, kan aku berada di dalam keadaan ibadat. Maksudnya moga-moga semasa ditulis dalam keadaan ibadat, semasa penulisan tadi berlaku, maksudnya ditulis dalam keadaan Nabi sedang beribadat, dan apabila berlaku kematian itu sendiri, maka Nabi berharap dengan keberkatan ditulis dalam ibadat, maka apabila terzahir tulisan tersebut di alam nyata ni, tulisan itu ditulis di buku malaikat ni, dan apabila dizahirkan di alam nyata, maksud tarikh orang itu akan mati, moga-moga apabila terzahir tulisan malaikat tersebut, Nabi berharap aku berada di dalam ibadat. Dari itu, mengapakah kita tadi disuruh beribadat sekarang? Maksud kita disuruh ibadat sekarang sebelum kita mati, supaya pada saat tercabut nyawa kita tadi tu, kita berada di dalam ibadat. So sekarang ni ibadat ni kita tak tahu apa faedahnya, kan, apa diterima ke tidak, ataupun apakah kesannya. Tapi yang kita nak kena maklum, ibadat yang kita buat selama daripada kita balik ni sampailah hari ni, tujuan ibadat tersebut ialah apabila kita nak tercabut nyawa. Maksudnya dapat tak ibadat yang kita dah latih berpuluh-puluh tahun ni, semasa nyawa nak dicabut, boleh tak semasa nyawa nak dicabut kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah apabila orang nak mati, kita suruh dia mengucap La ilaha illallah Muhammad. Maksudnya kita nak suruh dia ingat juga kepada Allah. Jadi sekiranya sekarang kita tak berlatih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tak berlatih berada di dalam ibadat, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka amat dikhawatiri apabila nak tercabut nyawa, kita akan teringatkan benda lain. So apa yang kita selalu teringat sekarang, apa saja yang kita letak di dalam hati kita, kita teringat kepada dunia ke ataupun akhirat ke, itulah benda yang akan kita teringat semasa nyawa kita nak dicabut. Jadi Nabi SAW dia mengajar kepada kita, bersedialah untuk kita tadi dicabut nyawa. Maksud sekarang kita bersedialah dengan ibadat, supaya apabila nyawa kita nak dicabut, nyawa kita dicabut dalam keadaan kita sedang beribadat. Dan ibadat tadi merujuk kepada hubungan kita dengan Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu beberapa perkara yang dapat kita bincangkan di dalam bulan Syaban ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita dengan keberkatan bulan Syaban ni, dan menjauhkan segala kejahatan daripada umat Islam dan segala kerosakan. Jadi kita berhenti dulu di situlah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan kepada kita semua dan merahmati. Dan tuntutannya ada dua lah. Maksudnya kita banyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita banyakkanlah berpuasa. Maksudnya tak kisah sama ada kita nak puasa Isnin Khamis, kan. Tapi kalau kita nak puasa lebih daripada itu pun tak apa. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan bulan ni sebagai bulan keberkatan. Dan Nabi juga bagi tahu, dalam bulan Syaban ni kebanyakan orang ni dia lalai, sebab dia dah beribadat pada bulan Rejab. Itu kalau kita beribadat pada bulan Rejab lah. Dan dia akan menunggu untuk beribadat pada bulan Ramadan. Jadi kebanyakan orang dia lalai di bulan Syaban. Jadi tak sepatutnya kita sedemikianlah. Kalau kita memang dah beribadat banyak pada bulan Syaban, Rejab sekalipun, kita banyakkanlah juga beribadat pada bulan Syaban, dan termasuklah juga pada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah taala. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasihlah kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kshif 'anna min al-bala ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah Ta'ala pelihara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.